Hai semua, Assalamualaikum. Okay, hari ini kita akan belajar sel kimia. Okay, ini jadual SCAP. Actually cikgu dah dedahkan awak dengan jadual SCAP ni beberapa kali. SCAP merujuk kepada siri keupayaan elektrod piawai dan jadual SCAP ni bahan-bahan ni disusun daripada inod yang paling negatif kepada inod yang paling positif. Okay, actually ada lagi ni sambungan dia. Hari ini kita akan masuk ke eksperimen 1A untuk menentukan nilai voltan dalam sel kimia. Okay, tujuan dia untuk menentukan nilai voltan dalam sel kimia dengan menggunakan pasangan logam yang berlainan. Tahu kan maksud pasangan? Pasangan maksudnya dua individu. Okay, kat sini pasangan logam bermaksud ada dua logam yang berbeza yang dicelupkan ke dalam satu elektrolit. Pernyataan masalah, bagaimanakah pasangan logam yang berlainan dicelup ke dalam elektrolit mempengaruhi nilai voltan sel kimia. Hipotesis, semakin besar perbezaan nilai keupayaan elektrod piawai pasangan logam, semakin besar nilai voltan sel. Pun boleh ubah. Ya, ada tiga, mesti wajib ada tiga lah. Dimanipulasikan pasangan logam yang berlainan. Pemboleh ubah yang bergerak balas ialah nilai voltan sel. Pemboleh ubah yang bergerak balas ni ialah apa yang kita perhatikan lah dalam eksperimen. So dalam eksperimen ni kita akan refer kepada nilai voltan sel pada voltmeter. Yang ketiga, pemboleh ubah yang dimalarkan ialah isi padu dan kepekatan elektrolit. Definisi secara operasi bagi sel kimia. Voltmeter menunjukkan bacaan apabila pasangan logam yang berlainan jenis dicelup ke dalam elektrolit. Dalam eksperimen ni nanti kita gunakan pasangan logam yang berbeza. Bahan, nyatakan senarai kepingan logam yang berlainan dan larutan garam ion logam yang sesuai dengan kepekatan 1 molar. Radas kertas pasir, voltmeter, wire penyambung dengan klip wire dan nyatakan radas yang sesuai untuk membina sel kimia. Cikgu nak pergi ke bahan dulu. Di dalam eksperimen nanti kita akan gunakan 4 pasangan logam yang berbeza. Okey, jadi ini pasangan logam yang cikgu nak gunakan. Kita akan ubah 4 set lah. Kita buat 4 set. Pasangan logam yang pertama ialah cuprum dan juga magnesium. Pasangan logam yang kedua ialah cuprum dan ferrum. Ferrum ni besi lah. Cikgu akan gunakan paku besi. Pasangan yang ketiga ialah cuprum dan juga jalur zinc. Pasangan yang keempat ialah cuprum dan juga plumbum, logam plumbum. So antara keempat pasangan ni kita nak tengok pasangan yang mana mempunyai ataupun menghasilkan nilai voltan yang paling tinggi. Dan kenapa pasangan tu mempunyai nilai voltan yang paling tinggi. Okay, berikut adalah prosedur eksperimen. Yang pertama, semua logam yang awak gunakan tu mestilah digosok. Okay, so prosedur. Tengok cara orang tulis prosedur. Perkataan yang pertama sekali mesti kata tugas. Okay, semua kata tugas. Gosok, tuangkan, sambungkan, celupkan, rekodkan, ulangi. Ini semua adalah kata tugas. Kemudian barulah diikuti dengan subjek, objek dan lain-lain lah. Okay, gosok pita magnesium, paku besi, jalur zinc, jalur plumbum dan jalur cuprum dengan menggunakan kertas pasir. Pastikan semua logam yang awak akan guna tu awak mention dekat prosedur ni. Yang kedua, tuangkan larutan cuprum 2 nitrat 1 molar ke dalam sebuah bikar. Awak boleh rujuk gambar ni tak berapa lengkap, tapi sekejap lagi tunjuk gambar yang lengkap lah. Right, ni. Tuangkan larutan cuprum 2 nitrat 1 molar. Elektrolit, elektrolit ni adalah cuprum 2 nitrat. Kepekatan dia 1 molar ke dalam sebuah bikar sehingga separuh penuh. Sambungkan pita magnesium dan jalur cuprum ke voltmeter dengan menggunakan wire penyambung. Ni pita magnesium, yang ni pita cuprum, awak sambungkan. Kan dekat wire penyambung tu ada klip wire kan. So kelipkan dekat pita magnesium, kelipkan dekat pita cuprum, jalur cuprum dan sambungkan kepada voltmeter.
Yang keempat, celupkan pita magnesium dan jalur kuprum ke dalam larutan kuprum 2 nitrat untuk melengkapkan dita. Awak dah sambungkan tadi kepada wayar penyambung dan awak celupkanlah. Masukkan, letakkan kedua-dua elektrod tadi dalam larutan kuprum 2 nitrat. Tujuan dia adalah untuk melengkapkan dita. Yang kelima, rekodkan bacaan voltmeter. Di sini ada voltmeter kan? Nanti voltmeter tu akan terpesong dan memberi bacaan. So, rekodkan bacaan voltmeter, logam yang di terminal negatif dan logam di terminal positif. Yang mana terminal positif, yang mana terminal negatif, awak kena tentukan berdasarkan bacaan, berdasarkan inot skep, siri keupayaan elektrod piawai. Bacaan yang lebih negatif akan jadi terminal negatif. Bacaan yang lebih positif, bacaan inot yang lebih positif akan jadi terminal positif. So berdasarkan skep, pita magnesium akan jadi terminal negatif lah. Manakala jalur kuprum akan jadi terminal positif. Yang keenam, ulangi langkah 3 hingga 5 dengan menggunakan paku besi, jalur zinc, jalur plumbum untuk menggantikan pita magnesium. So pita kuprum tu, jalur kuprum awak kekalkan, jangan ubah apa-apa. Tapi dalam pita magnesium, dekat pita magnesium tu, set yang kedua awak gantikan dengan paku besi. Set yang ketiga awak gantikan dengan jalur zinc. Set yang keempat awak gantikan dengan jalur plumbum. So pasangan kita 4 lah macam yang cikgu dah tunjukkan tadi. Okay, ni gambar rajah yang penuh. Elektrolit dia larutan kuprum 2 nitrat. Jalur kuprum, pita magnesium disambung dengan menggunakan wayar penyambung kepada voltmeter. Kemudian keputusan, rekodkan semua pemerhatian dalam jadual di bawah. Okay, pasangan logam tu, pasangan logam yang kita guna tadi. Yang pertama kuprum dengan magnesium. Buatlah pasangan mesti 2. Jangan sebab kuprum awak tak ubah, jadi awak letak Mg saja. Itu bukan pasangan. Pasangan mesti 2 kan? A dan B. So kuprum dan magnesium. Pasangan logam yang kedua, kita ada kuprum dan paku besi. Besilah ferrum. Yang ketiga, kita ada kuprum dan juga jalur zinc. Yang keempat, kita ada kuprum dan juga plumbum. So ini pasangan logam. Awak baca nilai voltan pada voltmeter tu, tuliskan berapa nilai. Tentukan terminal negatif atau terminal positif. Okay. Yang mana yang jadi anode? Anode terminal negatif lah. Cathode terminal positif. Yang terminal negatif, nilai inot dia mesti negatif. Ataupun lebih negatif. Ataupun kurang positif. Dia ada beberapa terms bergantung kepada kesesuaian. Kalau inot kan, nilai inot ni satunya inot dia positif 0.34. Satu lagi inot positif 0.25. Jadi awak nak pilih untuk anode mesti yang ni nilai dia dua-dua positif. Jadi awak jangan ambil nilai negatif. Jangan pilih nilai yang lebih negatif, tapi awak pilih nilai yang kurang positif. Yang mana yang kurang positif? Ni kan yang kurang positif. Jadi yang nombor lebih kecil ni, yang kurang positif, macam mana tahu kurang positif? Yang ni 0.34 besar, yang ni 0.25 nilai dia kecil. So dia kurang positif. So awak akan pilih ni untuk jadi anode. Manakala untuk terminal positif ataupun cathode, inot dia sebaliknya lah. Kalau inot tadi sini anode kena negatif, so cathode kena positif ataupun lebih positif. Yang ni kita compare ni kan. Lebih positif ataupun satu lagi ialah kurang negatif. Kalau nilai macam yang contoh cikgu bagi tadi, dua-duanya positif. Dua-dua positif. Jadi kita nak ambil yang positif ke? Dua-dua positif kan? So tak boleh. Kita nak ambil yang lebih positif. Boleh tak? Yang lebih positif maksudnya nilai yang lebih besar dan positif kan? Boleh lah kan? Betul tak? Awak ada
0.34 ni dia lebih positif, so dia akan jadi cathode. Boleh tak kita ambil dari segi kurang negatif? Tak boleh sebab tak ada yang negatif, dua-duanya positif. So kita gunalah yang lebih positif tadi sebagai cathode. Okay, yang seterusnya adalah perbincangan. Bagi setiap set eksperimen, tuliskan setengah persamaan pengoksidaan, setengah persamaan penurunan dan persamaan ion keseluruhan. Wajib jawablah soalan dalam perbincangan. Yang kedua, tuliskan notasi sel bagi sel kimia itu. Hitung voltan sel secara teori dengan menggunakan nilai keupayaan elektrod piawai sel setengah. Yang keempat, didaksikan hubungan antara pasangan logam dengan nilai voltan sel. So, first kali cikgu nak kita tentukan dulu yang mana terminal positif dan yang mana terminal negatif. Okay, untuk pasangan logam ni soalan yang pertama lah, kita nak tulis setengah persamaan pengoksidaan, setengah persamaan penurunan dan juga persamaan ion keseluruhan. So antara pasangan Mg dan juga kuprum, kuprum dan magnesium, magnesium akan jadi terminal negatif sebab nilai magnesium inert magnesium adalah negatif, inert kuprum positif. So kuprum akan jadi terminal negatif. Kalau negatif anode kan, so kalau anode kita ingat N-ox, anode mengalami oxidation. So magnesium akan buang 2 elektron untuk menghasilkan Mg2+. Yang kedua, setengah persamaan penurunan, maksudnya cathode lah. Apa yang berlaku di cathode? Cathode mengalami penurunan. So cuprum 2+, Cu2+ akan mengalami penurunan dengan cara terima elektron. Senang je. Awak mungkin belum biasa lagi buat, belum biasa lagi gunakan sebab jarang buat latihan. Tapi anode ataupun anode mengalami oxidation tu kerana dia buang elektron. Cathode mengalami penurunan kerana dia terima elektron. Untuk buat persamaan ion keseluruhan macam biasa, kita cancel outkan elektron sebelah kiri dan juga sebelah kanan dan kita combine je persamaan tu. Magnesium tambah kuprum, iaitu sebelum anak panah. Selepas anak panah, magnesium kan Mg2+ dan juga Cu. Tulis je semula. Jadilah persamaan ion keseluruhan. Sama juga untuk pasangan kedua, ferrum dan juga kuprum. Okay, ferrum kedudukan dia lebih apa? Lebih positif ke lebih negatif? Nak tengok tak? Okey, kita tengok step tadi. Kita guna pasangan ferrum kan, besi. Okey, ni ferrum. Positif 0.77 dengan yang lagi satu ialah kuprum. Mana kuprum? Kuprum 0.34. So, ferrum dekat bawah, kuprum dekat atas. Yang dekat atas ni maksudnya dia kurang positif, so dia akan jadi anode. Yang atas akan jadi anode, yang bawah akan jadi cathode. So, kuprum anode lah, terminal negatif mengalami pengoksidaan. Kuprum akan mengalami pengoksidaan, ferrum akan mengalami penurunan. Okay. Ferrum mengalami pengoksidaan, dia buang elektron, kuprum pula akan mengalami penurunan. Sama juga untuk yang lain-lain. Sebenarnya yang susah ni sebab awak nak kena tengok nilai inert tu kan, kemudian nak tentukan yang mana positif, yang mana negatif. Right? Yang lebih senang ialah yang di atas skep. Dalam skep tu yang atas akan jadi terminal negatif. Yang bawah skep akan jadi terminal positif. Tu je sifir dia sebenarnya. Skep daripada atas ke bawah kan. Nilai lebih negatif kepada nilai yang lebih positif. Jadi bahan yang kedudukan dia di atas, dia akan jadi terminal negatif. Yang kedudukannya di bawah, dia akan jadi terminal positif. Yang negatif akan bertindak sebagai anode. Di mana anode ni mengalami oxidation dengan cara buang elektron. Yang bawah pula akan bertindak sebagai cathode. So cathode akan mengalami akan mengalami reduction ataupun penurunan
dengan cara terima elektron. Okey. Okey, ini pula soalan yang kedua. Soalan tu suruh buat notasi sel. Untuk pasangan yang pertama, magnesium dan juga kuprum. So pasangan ni menggunakan elektrod magnesium dan elektrod kuprum. So cara tulis notasi sel, sebelah kiri ialah anode, sebelah kanan mestilah kathod. So elektrod je, kita ambil elektrod anode. Anode yang mengalami oxidation tadi magnesium, betul tak? So kita tulis Mg dalam kurungan pepejal lah sebab kita magnesium pepejal, betul tak? Dan kita pisahkan, okay, yang ni kita nak pisahkan antara elektrod dan juga dia punya larutan aqueous. Mg, Mg2 plus lah ion yang terlibat ialah larutan aqueous. Mg2 plus, so awak tulis AK dan kepekatan dia adalah 1 molar. Kenapa kepekatan 1 molar? Sebab kita guna nilai inot kan, inot kepekatan mesti 1 molar. Dan kat tengah-tengah dia kita pisahkan dengan palang yang berkembar tu. Kalau dalam Daniell cell, palang berkembar ni mewakili titian garam ataupun porous spot. Okay, selepas titian berkembar, awak tengok sini Mg2 plus kan. So sini akan jadi Cu2 plus. Sebab dia ada larutan bagi Cu. Tulislah AK dan 1 molar. Buat satu lagi palang dan kita tuliskan kathod dia. Kathod ataupun elektrod yang kita guna adalah kuprum pepejal. So di sini bawa tengok hujung kanan dengan hujung kiri. Balik hujung kiri dan hujung kanan mestilah elektrod yang dalam keadaan pepejal. Okay, yang di tengah-tengah sebelah kiri dan tengah sebelah kanan mestilah ion bagi larutan aqueous. Untuk pasangan logam yang kedua pun sama, ferrum dan juga kuprum. So kita dah decide kuprum akan jadi terminal negatif kan? Sebenarnya ni salah ni. Patutnya kuprum jadi terminal negatif, jadi kuprum akan berada di anode. Okay, yang ni salah lah. Kuprum di anode, so tulis Cu pepejal. Manakala ferrum dia lebih bawah kan kedudukan dia tadi, dia akan jadi kathod. So tulis ferrum di kathod. Dan kita pisahkan kuprum dengan Cu2 plus lah ion dia. Kita tulis AK 1 molar. Right, dan kita pisahkan dengan palang yang berkembar. Kita buat pula ferrum pepejal tadi, kathod dia ferrum. So larutan dia ialah ferrum 2 plus lah ion yang terlibat. Buat dalam kurungan AK 1 molar. Larutan aqueous 1 molar. Bila awak dah tentukan anode dan juga kathod, barulah awak boleh buat notasi sel. Tak boleh simply tulis Cu semua sebelah kanan. Awak kena tengok nilai inot dia. Pasangan zinc dengan kuprum. Okay, kita tengok zinc dan juga kuprum. Tunjuk zinc dan juga kuprum. Okey, nilai bagi zinc ialah 0.76. Okey, zinc nilai dia negatif 0.76. So, zinc akan jadi terminal negatif. Manakala kuprum plus 0.34. So, tadi negatif kan, yang ni positif. So, clear lah zinc terminal negatif ataupun anode. Manakala kuprum di kathod. Alright, yang ni cikgu nak tunjuk kuprum dan juga ferrum tadi. Ferrum di bawah. Nilai dia lebih besar kan? So dia akan jadi kathod, yang atas akan jadi anode. Ingat yang lebih atas negatif, yang bawah terminal positif. Yang atas anode, yang bawah akan jadi kathod. Betul lah, zinc dah betul dekat sini. Zinc sebagai anode, kuprum di kathod. PB pula, plumbum dan juga kuprum. Betul ke dia buat? Okay, plumbum. Saya nak padam.
Okay, plumbum. Mana plumbum? Plumbum lagi atas. Okay, plumbum ni okay, negatif 0.13. Tengok sign dia negatif. Cuprum positif, betul tak? So confirm lah yang plumbum akan jadi terminal negatif dan anode. Manakala cuprum akan jadi terminal positif ataupun cathode. Okay. So sebelah kiri mesti anode lah plumbum, sebelah kanan mesti cathode cuprum. Okay, yang ketiga dia suruh kira secara teori, hitungkan voltan sel secara teori. Yang ni tadi awak dah buat eksperimen, awak dapat nilai voltan kan? Tapi ni dia tak nak nilai voltan yang awak dapat tu. Dia nak awak kira secara teori dengan menggunakan nilai keupayaan elektrod piawai sel setengah. Macam mana nak kira? Kita gunakan nilai bagi elektrod piawai itulah. Okay. Magnesium dengan cuprum. Yang ni formula dia E sel sama dengan seperti ni Okay, E naught bagi sel sama dengan E naught cathode tolak E naught anode. So kat cathode cuprum, anode dia magnesium. So E naught cathode 0.34 tolak dengan E naught magnesium negatif 2.38. Right, sini perhatikan betul-betul positif dengan positif, negatif dengan negatif akan jadi positif lah, tambah. So 0.34 tambah 2.38 dapatlah 2.72. Same goes to others. Dan kat sini cuprum dengan ferrum. So cuprum tadi kita dah decide dia di cathode kan. So cuprum bacaan dia 0.34 tolak dengan ferrum di anode negatif 0.44. Tolak dengan tolak akan jadi tambah. So tambah dapatlah 0.78. Zinc dengan cuprum, zinc di mana? Zinc dengan cuprum tadi. Zinc dekat atas, cuprum dekat bawah. Jadi zinc di anode. Kan? Cuprum di cathode, zinc di anode. Cathode tolak dengan anode. Cathode tolak dengan anode. Alright.